Tuan-tuan, hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan mengenai satu pokok yang Allah sebut dalam Al-Quran. Pokok ini sangat luar biasa. Manfaat dia sangat-sangat memberi kesan kepada siapa-siapa yang mengambil manfaat daripada pokok ini. Pokok yang saya maksudkan tidak lain tidak bukan ialah pokok kelapa. This is how sometimes people sell our religion. Kita mesti belajar daripada right person. Daripada orang yang betul, daripada sumber yang betul. Supaya ilmu yang kita terima itu valid. Memang disahkan benar ilmu tersebut. Ya, kalau tak, ada saya pergi satu masjid. Kebetulan saya nak keluar makan dengan anak-anak saya. Lepas, kita nak makan malam lah. Lepas maghrib kita keluar. Tahulah lepas maghrib nak bersiap apa semua tu. On the way tu nak sampai dekat kedai makan, tak jauh ada masjid, azan. Sampai kita anak-anak saya, kita solat isyak dulu. Solat isyak. Okey bah, ni kata. Turun solat isyak. Sebelum solat tu, saya masuk dalam masjid, rupanya berhenti untuk azan. Berhenti untuk azan. Masjid itu berhenti untuk azan. Kuliah, ada kuliah. Kuliah tu diberhentikan untuk azan, laluan azan. Lepas habis azan, kuliah sambung. Macam malam ni kejap lagi lah. Lepas azan, kita sambung sampai pukul 11. Sebab saya punya timing ni time quick sekali ni. Masih time quick. Timing saya timing quick. Tengok suara pun tak pernah keluar. Sebab dia punya timing jet lag lagi. Timing dah lagi habis. Hara lah tuan-tuan. Jadi, masuk masjid. Duduklah kat belakang tu. Saya taklah nampakkan muka saya duduk belakang tiang. Dengar. Ustaz tu tengah mengajar. Dia petiklah. Dia tiba-tiba dalam hujung kuliah dia sebut, tuan-tuan, hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan mengenai satu pokok yang Allah sebut dalam Al-Quran. Pokok ini sangat luar biasa. Manfaat dia sangat-sangat memberi kesan kepada siapa-siapa yang mengambil manfaat daripada pokok ini. Bila disebut pokok, dalam Al-Quran, ni sebab saya bidang tafsir, Quran ni dekat dengan saya, macam-macam pokok saya fikir. Pokok zaitun ke, pokok tin ke, pokok korma ke, pokok. Semua pokok tengah jalan kat kepala ni. Dan sambil itu saya menanti pokok apakah ustaz ni nak petik. Ya. Dan pokok ini disebut dalam Al-Quran. Mesti ada manfaat, mesti ada kelebihan dia tuan-tuan. Pokok yang saya maksudkan tidak lain tidak pokok yang saya maksudkan tidak lain tidak bukan ialah pokok kelapa. Tuan-tuan, rugi saya belajar tuan-tuan sampai 10-15 tahun tafsir tuan-tuan. Hujungnya saya tak tahu bahawa dalam Quran ada pokok kelapa. Saya insaf diri saya sendiri tuan-tuan. Sebab mungkin juga kita taklah pandai semua kan. Insaf. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai pokok ni. Saya nak tahu ayat mana. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Dia beritahu ayat tu, saya mengucap panjang tuan-tuan. Maksud ayat ni, inilah ayat yang cerita pokok kelapa dia cakap. Ayat ni berbunyi, bermaksud, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melontarkan satu perumpamaan mengenai kalimat tayyibah, kalimatan tayyibatan. Perumpamaan mengenai kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah ini disepakati oleh ahli-ahli tafsir bahawa ianya membawa maksud La ilaha illallah. Kalimat tayyibah dalam Al-Quran membawa maksud La ilaha illallah. Adalah umpama sepohon kayu. Sepohon kayu atau sepohon pokok yang tersergam indah. Akar tunjangnya menjunam ke bumi. Langit, dahan dan ranting mencakar langit. Memberi hasil kepada Tuhan dia setiap kali Tuhan dia mahukan hasil. Ini ayat yang dia petik. Dia kata ayat pokok kelapa. Jadi, saya nak tanya tuan-tuan. Betulkah ayat pokok kelapa? Si tuan-tuan katanya, ustaz lah lebih tahu, tanya kami kenapa. Jadi, pertama sekali, ayat itu dia berbunyi perumpamaan. Perumpamaan maksudnya, kita kan, seperti aur dengan tebing.
ukurlah baju di badan sendiri. Itu kan perumpamaan. Seperti sirih pulang ke ganggang. Seperti belut kembali ke lubuknya. Ini kan semua perumpamaan. Betul tak? Bila orang bercakap dengan kita kan, dia dulu kerja di luar negara. Sekarang dia dah balik ke Malaysia. Seperti belut kembali ke lubuknya. Kalau orang tak faham peribahasa, kata, apa hal pula belut pula ni? Itu kan balik, dia tak faham. Jadi Allah beri perumpamaan. Sebab itu, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Quran sebut, Allah beri perumpamaan, kalau perumpamaan itu gagal dipahami, adalah satu musibah. Adalah satu musibah yang hanya memahami perumpamaan ini adalah orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut. Pokok kelapa ya? Baik, kita pergi silibus darjah 2. Saya nak ajak tuan-tuan pergi silibus darjah 2. Sebab apa? Sebab saya tengok silibus darjah 2 anak saya, pokok akar tunjang, pokok akar serabut. Pokok kelapa akar tunjang ke akar serabut? Adik, serabut. Mana mari akar tunjangnya? Sabit akar tunjang. So, silibus darjah 2 dah fail dah. Keduanya dia perumpamaan mengenai kalimah thayyibah pun dah fail dah. Ujung dia kata, oleh demikian, disebabkan pokok ni banyak kelebihan dan manfaatnya, saya ada bawa minyak kelapa dara. You see? This is how sometimes people sell our religion. Bani Israel, kita duk marah kat Yahudi, Yahudi sedang serang umat Islam di Gaza. Kerja Bani Israel itulah dia. Jual ayat-ayat Allah, li tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Macam tuan-tuan. Sebab itu dalam multaqa baru-baru ni, saya beritahu, multaqa Nazir-Nazir Selangor yang buat di Johor minggu lepas. Saya bagi tahu 2 minggu lepas. Bahawa memastikan supaya masjid-masjid ni tidak menjadi tempat untuk promote barang, jual barang. Lepas tu dia promote jual barang satu hal, lepas tu dia bawa ayat Quran satu hal lagi. Kita tidak boleh membiarkan kesilapan itu berlanjutan, berterusan. We must put full stop and make correction. Betul kan? Nampak tuan-tuan? Jadi bila disalah, sebab dia bukan bidang. Kalau dia betul bidang, dia akan tahu ayat itu, ayat cerita pokok kelapa ke tidak pokok kelapa. So dia bukan bidang. Bila dia petik ayat. So ini semua akan membawa satu musibah, satu keadaan. Tuan-tuan, kesannya apa? Kesannya ialah ROI kita tak nampak. Return of investment tu kita tak nampak. 5 tahun kuliah masjid, menjalankan kuliah. So after 5 years, what happened to my community? That is my big question. Apa berlaku pada masyarakat saya selepas 5 tahun? Berubah atau tidak? Menjadi semakin hebat atau tidak? Masjid saya semakin penuh atau tidak? Bagaimana budi bahasa mereka? Bagaimana akhlak mereka? Dapat reduce tak kes-kes yang tak baik di dalam Korea saya? That is the impact patut kita bawa masuk dalam masyarakat.